Apa yang perlu disedekahkan? Kita rasa situ dululah. Tidak sempat untuk kita baca. Sebab agak nak habis bab korban. Bab akikah pun tak sempat. Tapi rasanya bukanlah suatu benda yang payah dah. Hak belakang tu. Cuma kita nak buka soalan sekejap. Kalau sekiranya ada. Ada tak pertanyaan? Masa korban hak yang paling afdal adalah pada hari raya yang pertama. Masa hak yang paling afdal, waktu adalah setelah daripada sembahyang. Sebab hak yang pagi. Sebab Rasul hak paling afdal, sekali lagi ya. Masa hak yang paling afdal adalah pada hari raya yang pertama. Lepas tu waktu hak yang paling afdal adalah setelah daripada sembahyang. Kerana pada hari raya Aidiladha disunatkan kita makan setelah daripada sembahyang. Makan dia makan daging korban. Jadi nak makan mesti kena makan awal. Jadi selepas daripada sembahyang sembelih lalu. Dan benda itulah hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hak yang paling afdal. Hari tasyrik tidak afdal. Maksudnya boleh tak ada masalah. Kalau nisbah mana lebih afdal, hari raya hak lebih afdal. Cuma hari tasyrik yang pertama, hari tasyrik 11 12 tak ada masalah. Cuma hak yang paling afdal hari raya haji hak yang lebih afdal. Manakala hari tasyrik yang ke-13 hak tu memang tidak afdal mana. Kerana di sana ada pandangan yang mengatakan tidak memadai pada hari tasyrik yang ke-13. Okey, boleh faham ya? Wallahu a'lam. Anak nazar, keluarga dia boleh makan tak? Okey. Apabila seorang tu bernazar untuk melakukan ibadat korban, atas pandangan mazhab Imam Syafi'i tak boleh orang hak yang bernazar tu makan, wajib kena sedekah belaka, dan setiap orang hak yang berada di bawah tanggungannya tak boleh makan. Jadi tengok, anak dia di bawah tanggungan dia ke tak? Kalau anak dia berada di bawah tanggungan, tak boleh makan juga. Kalau anak dia tidak ada di bawah tanggungan dia, maka boleh makan. Sama, mak ayah dia berada di bawah tanggungan anak ke tak? Dia ada kala mak ayah tak wajib kita nafkah. Ada kala mak ayah wajib nafkah. Okey, bilakah mak ayah kita wajib kita nafkah? Ketika mak ayah kita fakir miskin, maksudnya tidak ada harta, dan dia tidak mampu bekerja. Maka wajib kita nafkah. Kalau dia mampu bekerja tapi tidak mencukupi, kita tidak wajib nafkah. Namun kalau kita bagi, itu lebih baik. Ini masalah wajib ke tak nafkah. Jadi ibu bapa yang tidak wajib kita bagi nafkah kepada dia, boleh dia makan daging daripada korban tersebut. Hak yang tidak boleh adalah orang hak yang wajib kita nafkah sahaja. Wallahu a'lam. Okey. Okey, kita jawab kita jawab ni dulu atau kita jawab tu kita jawab sesi. Contoh satu bahagian lembu RM700. Jika dalam 700 itu sebenarnya termasuk dengan 20 bahagian tukang lapah, apakah hukumnya? Boleh ke tidak gitu? Kalau untuk akad jual beli 700 ke 680. Okey. Sekarang ni dikata satu bahagian 700. Tapi 20 ya kita ambil cabut untuk bagi kepada orang meleh, orang hak yang lapah apa semua sekali. Jadi harga binatang sebenarnya 680. Boleh ke tak? Kita buat gitu. Okey, yang keduanya lepas tu kita nak akad jual beli 700 ke 680. Boleh belaka kita nak akad jual beli 680 pun boleh, nak akad jual beli 700 pun boleh. Okey, boleh faham kan? Sekarang ni apabila kita buat korban, maka ada orang hak yang cari lembu. Jadi kita nak masuk korban, dia ada orang hak yang memiliki lembu tersebut. Katakanlah kita buat korban dengan surah dia akan latih seorang untuk cari lembu. Jadi surah wakil dia untuk beli lembu. Okey, jadi lembu saat ni tu dibeli oleh orang tu. Nanti apabila lembu tu dibeli oleh orang tu, milik surah, maka orang tu diwakilkan oleh surah untuk jual balik. Okey, boleh faham? Jual balik. Lepas daripada dia jual, maka barulah satu bahagian daripada lembu ni jadi kepada milik pembeli. Maka kita nak jual ikutlah kita nak tak harga apa pun. Harga lembu asal 500 je sebahagian. Kita nak tak 800. Boleh, tak ada masalah. Dah orang beli, ikut dia lah. Dia nak beli. Tak mau beli, sudah. Yang penting, dia redha. Kalau dia redha, dia setuju, silakan. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin bainakum. Melainkan daripada perniagaan hak yang saling beredha di antara sesama kamu. Baik. Dan banyak masjid ke surah ke madrasah ke tahfiz ke, dia beli lembu untuk buat korban, yang mana dia ambil untung sikit, yang mana daripada keuntungan tersebut masuk dalam tamu surah, masuk dalam tabung masjid. Itu banyak. Jadi tak ada masalah. Dan boleh juga kita nak akad 680. Okey, lembu ni harga 680 sebahagian.
Okey, harga dia saya jual lembu ni 680, satu bahagian daripada 7 bahagian. Kata orang tu beli, dia bayar 680. Lepas tu saya gini, kita nak minta lah jasa baik, nak 20 ya untuk bagi kepada orang sembelih pun boleh. Faham? Hak ni ataupun tak apalah kita akad 700 tu satu bahagian. Lepas tu maka pihak surah pun ambil. Hak 680 untuk bahagian lembu, hak 20 ya kita cabut untuk bagi kepada orang hak yang menguruskan lembu tersebut. Boleh juga, tak ada masalah. Boleh berlaku. Nak akad 700 pun tak apa, nak akad 680 pun tak apa. Nak akad 750 pun tak apa. Hak asal 750 lagi we gambar. Boleh, ada masalah. Contoh je, jangan buat sungguh, lolok je. Kalau buat korban di luar negara, bayaran hanya dengan cara pindahan wang dan niat wakil hanya mengisi borang atau WhatsApp sahaja. Bagaimana nak pastikan korban itu sah? Jadi kalau cukup syarat-syarat, sah, tak ada masalah, kita wakilkan melalui tulisan, tak ada masalah. Boleh, bukan mesti hanya dengan perkataan, boleh kita wakil melalui tulisan. Tak ada masalah, boleh je. Baik. Tapi sebaik-baiknya dah zaman kita ada telefon je lah. Tu sebaik-baiknya. Ataupun masa bayar saat ni tu, akad jual wakil belaka. Masa bayar aku wakil dengan perkataan. Contoh satu bahagian lembu 650. Semasa pembayaran perlukah akad jual beli? Saya beli satu bahagian lembu dengan harga 650. Yalah, perlulah kepada akad jual beli. Kerana jual beli mesti kena ada akad dia. Cuma masalah berlafaz ataupun tidak tu, hak tu perbincangan yang lain dah. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada dinamakan sebagai bai'ul mu'atah. Ada. Imam Nawawi dia kata boleh, bai'ul mu'atah boleh, namun pandangan ulama lain tak boleh, kena lafazkan. Aku beli satu bahagian daripada 650 daripada 7 bahagian dengan harga 650, aku jual, mesti kena lafazkan. Tapi ada pandangan yang kata kalau tak lafazkan tak ada masalah. Yang penting di antara pembeli dengan penjual maklum dah hak yang nak jual satu bahagian dengan harga sekian-sekian. Baik. Jadi sebaik-baiknya lafazkan. Saya beli satu bahagian daripada lembu ni, harga 650. Adakah sah korban jika bayar saja tanpa niat? Beli bahagian lembu tersebut terlebih dahulu. Okey, sah tak korban jika bayar saja tanpa niat. Lepas tu tanpa lafaz beli, benda lafaz niat benda pula tanpa niat. Lepas tu dia buat lafaz. Warna pula tak faham Biarlah kita jawab belaka, biar tak faham pun. Jadi sekarang ni dia kata masa dia beli saat ni tu tak dapat benda pun. Berapa sebahagian Ustaz? Ustaz kata dalam 600 setengah. Okey, saya masuk sebahagian, ambil piti Ustaz. Tak kata benda. Okey, ada atas pandangan sebahagian ulama sah kerana nama jual beli tersebut adalah bai'u al-mu'atah. Bai'ul mu'atah adalah jual beli yang mana tidak ada ijab dan qabul. Maksudnya perkataan daripada pembeli tak ada, perkataan daripada mushtari pun tak ada. Okey, atas pandangan sebahagian ulama. Namun sebaik-baiknya kena ada ijab qabul. Itu sebaik-baiknya. Dan kalau berlaku dah, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau niat tak boleh. Kalau tidak berniat tak sah. Sebab apa? Sebab innamal a'malu binniyat. Amalan mesti kena niat. Saya memang bayar sebahagian Ustaz, tapi saya tak niat pun. Okey, tak apa, nak awal ni boleh pahala sedekah. Tapi korban tak boleh lah, sebab syarat korban mesti kena niat. Okey, habis kita soalan dia tadi tak ingat. Okey, korban untuk orang yang meninggal dunia. Hukum melakukan korban untuk orang meninggal dunia, ulama berselisih kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan dibolehkan, manakala pandangan yang kedua mengatakan tidak dibolehkan. Pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh kita korban untuk orang yang meninggal dunia melainkan apabila dia berwasiat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh melakukan ibadat korban kepada orang yang meninggal dunia melainkan apabila dia berwasiat. Okey. Atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, kalau kita nak buat juga adalah kita korban untuk diri kita. Nanti daging hak yang kita dapat kita sedekah dan kita niatkan pahala sedekah kepada orang mati. Sepakat ulama mengatakan sampai pahala. Ibadat yang dilakukan oleh orang hidup untuk orang mati, hak yang berlaku kesepakatan ulama dua. Yang pertamanya adalah doa, yang keduanya adalah sedekah. Tanpa ada khilaf. Manakala tahlil ke, baca Quran ke, hak tu berlaku khilaf. Ada kata tak siapa, ada kata siapa. Manakala doa dengan sedekah, siapa. Jadi jawapan kepada soalan tersebut, mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh kita buat korban untuk orang yang meninggal dunia melainkan apabila dia berwasiat. Kalau dia berwasiat, boleh kita buat korban
dengan harta pusaka yang ditinggalkan, tapi dengan syarat tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhannya. Jadi memang biasa dak lah, dak lebih lah, dah harga gebang berapa, 600 ya. Takkan ia tinggal pitih dalam 1000 ya aje, dak nak sabar kan. Biasa lebih daripada tu lah. Jadi kalau dia berwasiat, maka kita mesti kena laksanakan ibadat korban dia dengan harta peninggalan dia, tapi tidak melebihi daripada 1/3. Kalau dia tidak berwasiat, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh kita laksanakan ibadat korban untuk orang yang meninggal dunia. Cuma ada pandangan ulama mazhab lain mengatakan boleh. Atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, cara dia adalah kita korban untuk diri kita, nanti daging kita ambil, kita sedekah dan kita niatkan pahala untuk si mati. Sepakat ulama mengatakan si mati dapat mengambil manfaat daripada sedekah orang yang hidup dan diniatkan pahala untuk dia. Wallahu a'lam. Betul ke kita lihat darah yang pertama keluar daripada binatang sembelih itu adalah sunat? Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i melihat binatang melihat korban ketika dikorbankan, hukum dia adalah sunat. Melihat darah keluar, hukum dia adalah disunatkan. Cuma ada tak ganjaran yang khusus? Ada dalam hadis yang dhaif, namun tidak ada dalam hadis yang sahih. Hak yang mengatakan titisan darah menggugurkan dosa tidak ada dalam hadis yang sahih. Semua hadis yang berkait dengan kelebihan korban adalah hadis dhaif. Tidak ada suatu hadis yang sahih pun yang menceritakan tentang kelebihan melakukan ibadat korban, walaupun pensyariatan ibadat korban adalah disyariatkan, ataupun pensyariatan ibadat korban adalah disepakati oleh ulama. Baik. Cuma kena ingat, sunat atas pandangan mazhab Imam Syafi'i melihat pelaksanaan ibadat korban bagi orang yang tidak melihat saat itu tidak memberi mudarat kepada dia. Kalau memberi mudarat jadi sunat. Ada sebahagian orang tak dia tengok darah, mabuk darah. Tengok darah dak dang lembu rebah, dia rebah dulu. Contoh. Maka dak sunat. Kerana dak sunat? Kerana kemudaratan mesti dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Kemudaratan mesti dihilangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak ada memberi mudaratkan. Jadi ketika ada kemudaratan maka kena hilangkan, kena tolak. Mai kena usung dia pula. Kayak gini nak usung daging gebang pula. Jadi kesusah orang. Jadi tak sunat dia tengok. Boleh ke sembelih binatang di hadapan binatang lembu yang lain? Hukum dia adalah tidak dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita sembelih lembu di hadapan kawang dia. Tak boleh. Apa yang dituntut oleh agama kita adalah ihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu taala telah menetapkan ihsan buat baik atas setiap sesuatu. Apabila mu nak bunuh, mu kena elokkan cara pembunuhan. Kalau mu nak sembelih, mu kena elokkan cara sembelih. Mu kena tajamkan pisau, mu kena tenangkan binatang sembelihanmu. Ni kawan dia ada depan, kawan dia tengok kita sembelih dia, maka hak tu adalah salah di sisi agama. Cuma ada sebahagian kata makruh, ada sebahagian kata haram. Pandangan hak yang muktamadnya hukum dia adalah makruh. Dan pernah ada seorang sahabat, dia nak sembelih kambing, dia perebah kambing, dia pun asah pisah. Asah pisah, baru asah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Berapa kali pun nak sembelih dia? Berapa kali nak sembelih dia? Perebah dulu, baru asah pisah. Dia asah dulu, baru perebah. Okey, itu cara dia. Wallahu a'lam. Kita ada bukan dalam 6 minit lagi, lagi soalan lain. Okey, kalau biri-biri kacuk dengan kambing, dia ada perbincangan di kalangan ulama dalam masalah ni. Dia dalam mazhab Imam Syafi'i dia kena ambil umur yang paling tinggi. Umur kambing. Umur kambing. Tapi tak ada masalah ambil umur biri-biri. Tapi kalau sekiranya dia besar, kena tengoklah, kena tengok. Tapi biasanya biri-biri kacuk kambing tak jadi biri-biri kacuk kambing. Kalau sekiranya ada lah biri-biri kacuk kambing, dalam mazhab Imam Syafi'i dia kena ambil umur yang paling tinggi, kerana ia adalah lebih ihtiyat dalam pelaksanaan ibadat, lebih berhati-hati. Baik, wallahu a'lam. Okey, jadi sekarang ni daging korban, hak yang diwajibkan adalah sedekah, kadar yang dinamakan sedekah dalam keadaan mentah. Hak tu hak yang paling comel sekali. Manakala hak yang lebih daripada tu, ikutlah kita nak buat benda pun.
Jadi kalau kita nak bagi nak makan pun tak apa, kalau kita nak bagi mentah pun tak apa. Gitulah. Allahu a'lam.